Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula sekarang lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahu bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Boleh dengar saya semua kan? Boleh Alhamdulillah. Nanti kalau saya dah mula mengajar ni, kalau ada apa-apa soalan, awak buka je lah awak punya mic sebab saya takut kalau awak type nanti saya tak perasan Okay. Mana tadi? Ni soalan dia. Soalan dia nombor 3. Sekejap. Saya lupa pula nak buka dia punya ni. Mana tapak dia? Okey. Kita pergi pada soalan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita bincangkan soalan 3 hari ini iaitu Jenab, Ling dan Tasha adalah pekongsi. Perkongsian cerita yang beroperasi di tempat Kelantan bla 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 diperoleh daripada ni ini dia penyimpangan juga. Okey. Kalau kita tengok dalam soalan ni dia bagi awak untung kasar. Jadi kita tak perlu susah payahlah buat dia punya akaun perdagangan tu kan, daripada jualan sampai untung kasar tu tak payah. Ini start pada untung kasar tambah hasil tolak belanja, kita start daripada situ Okey, okay, jadi kita tengok juga dalam soalan ni yang dia nak ialah penyata untung rugi. Okey, sebab dia bagi untung kasar, jadi awak tahu ni bukannya penyata mengira untung bersih lah ya, yang macam kita dah belajar dalam akaun rekod tak lengkap. Okey, sebab dia bagi untung kasar, jadi kita tahu formula dia tambah hasil tolak belanja Okey, kemudian dia kata lagi penyata pengasingan untung rugi, akaun semasa dan juga kedudukan penyata kedudukan kewangan dia nak bahagian equity pemilik sahaja. Okey, jadi kita siapa yang dah buat tu awak boleh tengok jawapan saya lah ya. Pergi tadi kita. Ni dia. Okey, dalam soalan ni saya copy kejap.
Okey. Yang ni saya buat Kelantan 2020 Jadi kalau kita tengok kat sini, start daripada untung kasar, jadi sini ke sini kita tak payah prepare. Saya hitamkan. Okay, sampai ke jualan tu. Start daripada untung kasar saja. Okay, tambah hasil, tolak belanja. Okay, pengasingan untung rugi dia nak. Lepas tu akaun semasa pun dia nak juga kan? Betul tak? Ha. Okay, masa pun dia nak. Okay, jadi kita kena sediakan. Okay, lepas tu dia nak penyata kedudukan kewangan hanya bahagian aktiviti pemilik. Okay, saya hitamkan sini dan juga bawah ni Okay. Mula-mula saya bincangkan jawapan, nanti sekarang saya tipikkan jawapan ni awak boleh tengok. Yang mana dah jawab soalan? Ramai ke yang dah jawab ni malam tadi? Boleh angkat tangan? Berapa orang yang raise hand tu tolong? Bagus. Aina lagi? Siapa yang dah jawab soalan ni? Mungkin Lokman dah Okey, Najma dah, bagus. 3 orang. Yang lain belum? Okey, tapi tak apalah. Nanti lepas ni awak tolong buat Okey, dan satu lagi saya ingatkan awak, bila awak jawab soalan ni, akaun ni, especially kertas 2, tolong tulis awak punya masa baru buat 2 soalan. Kita bukan nak jawab soalan cuma 3 ni je ke? Okey, yang lain tu nanti kita sambung lagi besok-besok ni Okey, cuma nanti kan ingatkan saya Sabtu pagi saya tak boleh komit dengan awak. Mungkin kita buat petang kot kalau Sabtu. Kemudian hari Ahad, kalau kita mula awal sikit boleh tak 7.30? Sebab 8.30 saya ada tuition dengan orang lain. Saya rasa start 7.30 boleh Boleh. A dan B awak buat. Okay. Alright. Okay, jadi nilai nanti ingatkan saya. Okay, jadi ni dah selesai. Jadi ni kita bincang cara macam mana nak buat lah, sebab saya tengok pun tadi baru 3 orang yang buat kan. Siapa yang belum buat tu? Ini jawapan. Okay, siapa yang belum buat tu boleh ikut saya lah ya. Okay, ni saya besarkan sikit supaya kalau yang pakai telefon tu pun boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, jadi bila kita dah sediakan tapak, ingat first step dia awak sediakan tapak mengikut apa soalan yang dibagi. Macam soalan ni, dia nak penyata untung rugi, pengasingan untung rugi, akaun semasa dan PKK bahagian ekuiti pemilik. Tengok ni dulu bila awak nampak soalan. Kemudian awak sediakan ikut tapak. Jadi kadang-kadang tidaklah kita orang kata kita buat PKK kan. Daripada awal aset bukan semasa tu sampailah liability bukan semasa. Sekali bila kita tengok balik dah siap semua, nak ekuiti pemilik. Jadi markah dia 2. Tapi awak dah buang masa kat situ. Okey, jadi kita perhatikan yang ni dulu apa yang dia nak. Okey, bila awak dah tengok apa yang dia nak, awak dah ada, barulah kita buat dia punya tapak Okey, tapak dia yang ni lah. Okey. Tapak terus buat apa dia nak 4-4 tu, terus sediakan 4-4. Macam ni dia nak perdagangan untung rugi. Okey, sebenarnya dia nak untung rugi sajalah. Tapi saya tak betulkan tajuk Lepas tu dia nak pengasingan untung rugi. Kemudian dia nak akaun semasa dan akhir sekali PKK bahagian ekuiti pemilik sahaja. Cikgu. Okay. Cikgu terus buatlah Dia tanpa buang masa. Tengok pada soalan. Cikgu. Bila dia nak masuk. Kan tapak dia tu terus pergi pada maklumat tambahan. Sebab maklumat tambahan ni dia banyak. Okey. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak sempat macam mana pun kita sempat siapkan dia punya Jadi awak terus selamatkan markah awak. Okey, kita tengok insurans prabayar 490. Cikgu. Masing-masing dah ada soalan kan sebab dah bagi semalam kan, cuma mungkin beberapa orang yang belum ni lah.
Cikgu Yang semalam tak hadir. Cikgu Reni. Soalan awak pada saya. Okey. Okey, Cikgu. jadi insurans prabayar 490 dan kalau awak tengok pada dia punya apa tadi? Cikgu. Timbangan juga. Cikgu. Ada orang masuk. Cikgu. Insurans dia adalah sebanyak 6420. Okay. Jadi 6420 and then dia kata insurans prabayar dia 490. Bila prabayar dia adalah terlebih ke terkurang? Cikgu Reni. Ada orang nak masuk cikgu. Anak-anak dah bangun ke dah celik ke tidur lagi ni? Cikgu. Yang awak mesti cakap seorang-seorang ke apa ni? Tak dengar? Awak tak dengar apa saya cakap ya? Cikgu yang tak dengar. Cikgu yang tak dengar kita nak cakap. Ha? Sekarang dengar tak? Oh, ya ke? Saya tak dengar awak cakap. Saya siap nyanyi lagi cikgu. Takkan cikgu tak dengar? Saya agaknya saya letak suara dulu. Okey, saya minta maaf. Okey, patutlah tak ada bunyi Dah. Okey. Okey, lepas tu jadi tengok tadi prabayar kita kena tambah ke tolak? Braden kata accept. Braden dah masuk belum? Okey dah. Kita tengok pada soalan. Insurans prabayar tadi terlebih ke terkurang? Saya tak dengar lagi ke? Lebih. Okey, terlebih. Jadi bila terlebih kita kena tambah ke tolak? Tolak. Okay, very good. Saya nak respon yang macam ni Okay, jadi kita buat pada jawapan dia, insurance, dia adalah kategori belanja Insurance, jadi kita kena ambil amount asal dia ialah 6420. Kena tolak dengan 490. Jadi kita dapat berapa ni? Allahuakbar. Berapa? 5930. 5930, betul ke? Betul. Okay. Alright, 5930. Okay, ada lagi dia keluar kat mana-mana insurans prabayar ni? Ada pemandam PKK. Dia dekat PKK bahagian AS. aset semasa Ingat dia sama aset semasa atau liability semasa. Ingat tak formula dia? As berapa hebat? Ada siapa-siapa yang nak saya terangkan semula? Ingat Yang kelas 5 wira pun ingat ke apa ke, bagi tahu terus terang je. Sebab kita ni last minute ni saya faham. Saya tak nak dah nanti, saya tak nak downkan awak. Saya cuma nak tolong awak je. Kalau awak ni jangan seganlah dengan saya. Okay, kita cuba selamatkan nanti hari nak SPM kan. Okay. Okay, jadi insurans prabayar dah selesai Kita tengok pula gaji belum bayar 1,500. Okay, jadi amount asal dia adalah 59,800. Okay, jadi bila dikata gaji belum bayar, ni terkurang ke terlebih? Terkurang. Jadi kena buat apa? Kena tambah. Very good. Okay, saya nak respon yang macam tu. Masuk kat mana gaji ni? Belanja. Okay, bagus. Okay, belanja. Jadi kita masuk sini gaji. Gaji asal dia ialah Darul Ilyas. Siapa tu Darul Ilyas ni? Darul Ilyas kelas 5 wira Kenapa saya macam tak pernah dengar nama Darul Ilyas. Tapi welcome lah ya. Wira. Oh, okay. Cikgu tak pernah dengar. Dengar dah. Tadi saya terletak suara tu perlahan sangat. Sekarang saya dah dengar. Okey, jadi tadi gaji ni amount asal dia adalah 59,800.
Okay, lepas tu kita tengok dia belum bayar. Bila belum bayar kita kena tambah sebanyak 1,500 Jadi kita dapat berapa ni? Nurin pun 5 wira Nah, ni sebab mungkin ada yang 5 wira yang tak masuk 5 Iris pun dah join kita. Okay, bagus. Ya, saya. Gaji tu salah ya. 83,500. Okey, terima kasih. Cikgu tak garis ni tu yang jadikan tu. 83,500. Okey, tambah 1,500 jadi kita dapat 85,000, betul? Betul. Terima kasih Okey, lagi kita nak masuk mana gaji belum bayar? Liability Liability semasa Ingat kalau yang masa 5 wira ni mungkin tak pernah belajar dengan saya ulang balik Saya bagi formula as bapa hebat. Okey, apa maksud as ni ialah aset semasa, bapa ni belanja prabayar, hebat ni hasil belum terima Okey. Manakala kalau LS bila belanja prabayar dah kat aset semasa, jadi belanja belum bayar lah dekat LS babab, saya panggil babab, belanja belum bayar. Okey, bila sini hasil belum terima, jadi sini jadi hebat pro, iaitu hasil belum terperoleh. Jadi awak nampak kalau kata tadi gaji belum bayar, iaitu belanja belum bayar, dia masuk liability semasa lah Okey, tapi dalam soalan ni sebenarnya awak tak perlu masukkan lah sebab equity pemilik dia hanya nak bahagian, PKK dia nak bahagian equity pemilik sahaja. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Saya rasa yang ni tak ada masalah kot sebab kita biasa jumpa benda ni Betul. Okey, saya rasa yang ketiga ni kot yang menyebabkan awak rasa macam mana nak buat iaitu simpanan tetap. Simpanan tetap dibuat mulai 1 Julai 2019. Okey, bila awak tengok kat sini simpanan tetap. Okey, simpanan tetap ni, biasanya dia masuk, kalau simpanan tetap sendirilah amount itu kita masuk dalam aset bukan semasa. Especially kalau dia bagi tarikh dia tu tarikh matang bukan tarikh mula. Tarikh matang dia tu, tahu tak tarikh matang tu apa? Tarikh dia kena ni jelaskan semua. Kalau simpanan tetap ni dia bukan kena jelaskan semua. Simpanan tetap ni mungkin orang nak simpan untuk 5 tahun. Jadi 5 tahun tu berakhir bila? Kalau pinjaman dia awak kena bayar. Ni sekarang ni awak ada duit, awak masuk dekat bank tapi tengok berapa lama awak nak masukkan. Mungkin awak macam awak dah buat perjanjian dengan bank kata nak 5 tahun. Jadi at the end of 5 tahun tu tu jadi inilah Jadi kalau dah dekat 5 tahun tu katakanlah kita tutup akaun 30 Jun 2020. Benda tu berakhir katakanlah 30 dan 12 2020. Jadi kurang daripada, kalau dah dekat 5 tahun tu katakanlah kita tutup akaun 30 Jun 2020. Benda tu berakhir katakanlah 30 dan 12 2020. Jadi kurang daripada setahun daripada tarikh akhir matang dia tu. Jadi itu masuk aset semasa. Kalau waktu tarikh matang itu jauh ataupun lebih daripada setahun daripada tarikh tutup akaun, dia jadi aset bukan semasa. Kalau kurang aset semasa macam LBS dengan LS jugalah. Jadi kita tengok kat sini simpanan tetap dibuat mulai 1 Julai 2019 tapi aset semasa, aset bukan semasa yang ni kita tak perlu tentukan untuk soalan ni sebabnya dia tak minta kita bahagian PKK bahagian atas tu tapi dia sebenarnya ada kait mengait dengan faedah atas simpanan. Kita tengok faedah. Sekejap. Jadi kalau kita tengok faedah atas simpanan tetap dia ada 2250 manakala simpanan kadar faedah 5% ialah 50,000 setahun.
Dia start ambil daripada 1 Julai 2019. Kita tutup akaun 30 Jun 2020. Setahun. Maknanya ngam-ngam setahun kan? Okey, jadi kita kiralah berapa dia punya ni. Iaitu 50,000 sepatutnya kita terima Okey, faedah atas simpanan. Okey, formula dia, ini pun saya nak bagi awak formula sebab kadang-kadang pelajar dia confuse faedah atas simpanan dengan faedah atas atas pinjaman je. FAS FAP. Okay, formula dia Fasha. Ingat kan pelakon Fasha Sanda kan? Okay, kenapa Fasha? Sebab faedah atas simpanan merupakan hasil. Okay, ingat formula dia Fasha. Faedah atas simpanan hasil. Okay, manakala faedah atas pinjaman terbalik dia lah. Okay, dia jadi belanja. Okay. Okay, kenapa hasil, kenapa belanja? Ada sesiapa nak tanya ke? Faedah atas simpanan ni maksudnya kita guna khidmat bank tu bagi faedah. Bagi macam ganjaran lah sebab guna khidmat dia. Kita bukan guna khidmat dia, tapi kita simpan duit kita kat dia. Kan? Bila kita simpan duit kat dia, macam dia pegang duit kita kan. Okay, jadi sebabkan dia pegang duit kita tadi, dia mungkin guna untuk jadi modal apa-apa. Jadi dia dapat keuntungan, dia bagi kita faedah atas simpanan. Kan? Jadi biasanya kan faedah simpanan ni kan bank pun guna untuk rolling, bagi pinjaman kat orang lah, apa lagi kan. Modal dia. Jadi bila dia bagi pinjaman kat orang, dia dapat untung. Dia kongsilah dengan kita sebagai penyimpan ni. Okay, jadi sebab tu faedah atas simpanan adalah hasil. Tapi awak ingat bila faedah atas pinjaman dia belanja Jadi kat sini faedah atas simpanan. Okay, jadi kita tengok tadi semula simpanan dia adalah sebanyak 50,000. Darab dengan 5%. Sebab ngam-ngam setahun kita tak perlu tengok bulan dia lah Okey, jadi 50,000 darab 5% dapat berapa? 2,500. 2,500 Ya. Okey, 2,500. Ada hasil lain ke ni? Ni go PHR. PHR Jadi ni saya masukkan sini lah. 2,500. Okey. Okay, jadi kalau kita tengok dengan amount asal yang dia dah terima, 2,250. Sepatutnya 2,500. Okay, jadi sebenarnya apa ni? Dia ada hasil apa ni? Hasil apa? Belum terima. Belum terima ke hasil belum terperoleh? Dia terkurang terima ke dia terlebih terima? Terkurang. Dia terkurang kan, jadi dia adalah hasil belum terima, jadi itu merupakan aset semasa Okey, jadi aset semasa, tapi sebab dia tak minta jadi kita tak perlu masukkan. Tapi saya bincang jugalah supaya awak tahu bila next time jumpa benda ni Okey, kita pergi pula pada nombor 4, iaitu seorang pelanggan didapati muflis dan hutangnya 1,200 dihapus kira. Okey, jadi kita efek dia satu dekat akaun belum terima 77,700. Okey, tapi sebab dia tak minta kita buat, kita boleh abaikan. Sepatutnya awak tolakkan je lah 7,700 tolakkan dengan 1,200. Okey, tapi sebab dia tak suruh kita buat PKK bahagian tu, kita boleh abaikan. Okey, tapi yang kita tak boleh abaikan ialah dia punya hutang lapuk lah. Ada tak hutang lapuk yang lama? Tak ada. Tak ada kan, jadi kita masukkan amount tu saja Jadi dia jadi belanja hutang lapuk, iaitu tak payah tunjuk jalan kira sebab tak ada yang lama. Kalau ada yang lama tunjukkan jalan kira di sini Dalam SPM saya minta sangat-sangat awak tunjukkan jalan kira supaya nanti sekarang kalau tiba-tiba ada, sebab kadang-kadang cara pemakahan skema dia ni kita tak boleh jangka. Okey, jadi saya rasa ada baiknya macam awak buat je siap-siap. Awak buat pun awak tak rugi jalan kira dia ni.
Memanglah ambil masa sikit, tapi kalau awak dah biasa praktis buat, sebenarnya tak adalah lama mana pun awak sediakan jalan kira tu Okay. Jadi sekarang ni hutang lapuk kita dah buat. Dah selesai. Kita tengok pula PHR iaitu 2% daripada akaun belum terima bersih. Okay, PHR 2% daripada akaun belum terima bersih. PHR yang lama ialah 1750. Okay. Apa ni? Betul lah kan? 1750. Okay, jadi sekarang ni dia punya ABT 77,700. Tolak dulu dengan hutang itu 1,200. Okay, saya buat jalan kira dekat bawah Okay, PHR yang baru. Okay, cara kira dia 77700 saya ambil amount ABT. Okay, tolak dulu dengan apa nama dia, hutang lapuk tadi iaitu 1,200. Barulah kita darabkan dengan 2% iaitu dia punya peruntukan hutang ragu. Dapat berapa 1,530. 1,530. Ya. 1,530. Okey, yang ni yang baru. Okey, yang lama dia tadi, yang lama maknanya dekat imbangan duga Itu maknanya tahun lepas punya. Okey, yang imbangan duga ialah 1750. Okey, formula dia apa? Apa formula dia? Ingat tak? Okey. HR. Formula dia ialah bubble. Iaitu dia akan jadi belanja, bubble Iaitu dia akan jadi belanja bila baru lebih besar daripada lama. Saya nak letak Babel macam tak best kan, jadi saya letaklah bubble, nama dia cantik sikit Okey, terima kasih John. Okey, kita tengok lagi. Mana tadi? Bubble tadi. Okey, baru lebih besar daripada lama. Alright. Itu dah settle peruntukan, belum settle. Apa pula saya ni. Okey, lepas tu yang ni sepatutnya yang 1530 ni masuk dekat PKK tapi dia tak minta, jadi saya tak masukkan. Dekat PKK amount yang ni bawah akaun belum terima. Okay, tapi dia tak minta, saya tak tunjuk. Okay, awak jangan suka-suka letak jauh PHR ni memang mesti betul-betul bawah ABT, akaun belum terima dalam aset semasa. Okay, tapi dia tak minta, saya tak buat. Okay, sekarang ni kita tengok pula dekat, tadi dia jadi hasil ni kan, sebab lama daripada baru. Sebab saya kata tadi bila baru lebih besar daripada lama, dia jadi belanja. Kan, formula bubble. Okay. Jadi sekarang ni dia jadi hasil lah. Dan macam nak cari, kita tolakkan saja. Okay. Perhutang ragu. Okay, paling pendek awak boleh buat perhutang ragu dalam SPM. Jangan sesekali awak tulis PHR. PHR nanti awak hilang markah awak Okay, kita jadi 1750. 1750 tolak dengan 1530. 1530. Okey, dapat berapa ni? 220. 220 Baik. Kakak ni ada apa-apa nak tanya? Tidak ada. Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita tengok pula pada nombor 5. Nombor 5 iaitu susut nilai aset bukan semasa adalah seperti berikut. Okey, jadi memang kalau aset bukan semasa, hutang lapuk ni memang kita terus masuk dekat sini kan. Jadi kita buat susut nilai perabot. Ingat kesilapan pelajar dekat sini, dekat belanja ni selalu diorang tertulis susut nilai terkumpul. Kalau awak letak sini susut nilai terkumpul, dia akan jadi item
butir asing dan awak akan kehilangan markah dekat untung bersih. Okey, jadi hati-hati. Ingat, yang masuk dalam akaun perdagangan untung rugi bagi tahun bahir ni adalah belanja untuk tahun tersebut sahaja. Sebab kita nak cari untung bersih tahun itu kan. Jadi hasil tahun itu tolakkan dengan belanja tahun itu juga. Okey, jadi dia tak boleh terus terkumpul lah. Yang terkumpul tu maknanya ialah susut nilai terkumpul daripada mula-mula kita beli aset sampailah tahun sekarang. Kalau 5 tahun, 5 tahun lah. Sebab tu nama dia terkumpul. Jadi tak boleh masuk sini. Terkumpul dia masuk dalam ABS. Dekat aset bukan semasa. Okay, nanti sekarang next time kalau kita jumpa lagi soalan macam ni, kita akan bincangkan dengan lebih detail. Ni saya lebih kepada soalan ni je lah. Okay, susut nilai perabot. Perabot kalau kita tengok dalam soalan, siapa yang tak ada soalan, boleh tengok kat sini, iaitu perabot dia ialah 85,000. And then dia nak tadi kata secara ansuran tetap. Okay, ansuran tetap maknanya apa? Baki berkurangan ke ataupun apa? Atau Kos. Lurus. Dari lu. Okay, dia kata lurus kan sebab dia sama nilai dia, sebab tu nama dia ansuran tetap, maknanya sama saja setiap tahun. Okay, jadi cara nak kira dia, kita terus ambil kos dia iaitu 85,000 terus darab dengan peratus. Formula dia ingat bila garis lurus ataupun ansuran tetap, okay, dia punya formula kos darab peratus. Jadi peratus dia adalah 10%. Jadi sini dapat 8,200. Okay. So nilai terkumpul tak perlu. Okay, nanti ni kita bincangkan lain kali lah kalau kita jumpa yang tu Okay, kemudian kita tengok pula kenderaan. Okay, susut nilai kenderaan pula. Okay, lepas tu susut nilai kenderaan dia bagi 82,000. Dia nak baki berkurangan. Bila baki berkurangan, kos tolak nilai terkumpul. Tolak susut nilai terkumpul. Darab peratus. Baru kita darab peratus. Beza dia kat situ je. Kalau garis lurus tadi, kos darab peratus. Tapi kalau dia kata baki berkurangan, kos tolak SNT dulu. Baru darab peratus. Jadi dia punya ni ialah susut nilai terkumpul kenderaan ialah 40,000. Jadi kenderaan dia berapa? 82,000. 82,000. Tolak dulu dengan SNT dia ialah 40,000. Baru kita darab dengan 20%. Okay, ingat tulis jalan kiri kat tepi ni. Dapat berapa? 8,400. 8,400. Very good. Okay, boleh? Akmal, boleh ikut tak Akmal? Ya, cikgu. Boleh tak faham tanya ya Akmal Okey. Alright. Susut nilai kenderaan. Okey, kita dah sudah. Kita tengok pula pada yang seterusnya iaitu kita dah boleh masuk dekat dia punya ikatan perjanjian dia kan. Syarat ikatan perjanjian. Okey, dia kata faedah atas ambilan dikenakan 8% setahun. Okey, ambilan dia berapa? Mana ambilan ni? Okey, Sewa dengan belanja am tu kena masukkan ni? Sewa dengan belanja am? Untung rugi. Masuk tapi dia tak ada pelarasan kan? Tu nanti dulu. Okey. Kan saya tak kira lagi kan. Kita tengok sekarang ni tadi lepas kebaikan tapak, kita ikut jadi maklumat tambahan. Bukan soalan ni kan. Salah buka lah. Yang ni. Okey, patutlah rasa ni. Okey, ni kan. Okey, jadi dia kata faedah atas ambilan 8% setahun. Jadi faedah atas ambilan awak masukkan dekat dalam ni pengasingan untung rugi. Okey. Sebenarnya kalau format baru, awak terus boleh masukkan jumlah dia, tapi saya tak berapa berkenan dengan cara baru tu sebab awak tak nampak dia penjalan kira satu-satu. Dan dalam peperiksaan dalam SPM dia tak kisah kalau awak buat lebih detail. Yang awak tak boleh ialah kalau awak buat lebih ringkas daripada yang sepatutnya. Okey. Jadi saya memang suka tunjuk cara yang lama sebab senang nampak pengiraan dia dengan lebih jelas.
Mungkin ni kalau awak tuition kat luar, cara dia cikgu tu buat lain lah. Tapi saya lebih suka cara macam ni sebab dia lebih detail Okey, jadi kita ambil Jenab. Jenab tadi berapa dia punya ambilan? 16,000. Okey, sekarang ni dia tak bagi tarikh tau. Jadi kita anggapkan setahun. Kalau dia bagi tarikh, awak kena hati-hatilah dengan tarikh dia Okey, darab dengan 800. Saya tulis dulu Jenab lagi link. Link pula ambil sebanyak 12,000 darab dengan 800. Manakala si Tasha, sekejap, dia punya tulisan pen putih. 18,000 darab dengan 800. Okey, jadi Jenab ni dapat berapa? Dapat berapa Jenab? 1,280. 1280 Okey, ceiling 500 pula. 960. 960. Manakala Tasha, 1,440. jadi jumlah dia 3680, betul? Betul. Sebenarnya kalau format yang baru, awak tulis faedah atas ambilan terus letak ni pun tak apa. Tapi itulah bila tak ada jalan kira, kadang-kadang saya takut dia, saya kata kadang-kadang takut ada markah-markah yang tertentu dia nak tengok juga jalan kira. Dan jalan kira ni yang penyelamat awak. Kadang jawapan tak betul tapi dia tengok punya ni. Okay? Tapi susah untuk saya terangkan pada awak yang mana yang mana tak kisah, yang mana kisah jalan kira kan. Jadi adalah lebih baik awak nampak aja perlu jalan kira, awak terus tulis je. Untuk selamatkan diri, untuk selamatkan awak punya markah ni tadi. Okey. Kita terus pada yang ni. Okey, lepas faedah atas ambilan, lepas kita masuk sini, kita nak kena masuk mana? Asset semata. Okey, account semasa kan. Okey, account semasa, awak tengok faedah atas ambilan dia masuk sebelah debit. Sebab tu bila kita dah buat dia punya format dah senang dah. Adalah kita ni kan. Okey, ni saya tulis Jenab. Nama dia pun komersial betul. Okey, lepas tu link dengan Tasha. Okey. Soalan ni dia nak jadi awak kena particular dengan dia punya tarikh ya. Okey, ni baki bawah-bawah saya tak ni lah. Ni tarikh dia sepatutnya tarikh tutup akaun dia 30 Jun. 30 hari bulan Jun 2020 Tadi tak masuk tahun pula kat sini. Tapi saya dah masukkan kat atas ni. Okey, jadi saya ambil balik amount tadi tu. Okey, masukkan ketiga-tiga macam ni. Okey, lepas tu ambilan saya terus isi juga sebab takut dia tertinggal. 16,000, 12,000 dan juga 18,000. Okey, dah. Tu selesai faedah atas ambilan. Sebab tu tadi saya suruh awak sediakan tapak. Jadi buat sebelah sana terus masuk sebelah sini. Jadi tak tertinggal. Okey. Okey, kita tengok pula pada yang seterusnya pada soalan. Faedah atas modal dibayar 10% setahun. Okey, jadi kita masuk kat sini. Faedah atas modal. Itu kita ambil dulu Jenab
Dia nak berapa dia punya ni? Modal dia ialah 100,000. Itu ni. Kita lebih 100,000 kita lebih tu. Okey, darab dengan 10% kan? Okey, saya besarkan sikit. Okey, manakala link ialah 75,000 darab dengan 10%. Manakala Tasha berapa? 35,000. 35,000 darab dengan 10%. Okey, yang ni dapat 10,000 kan? Ya. Yang ni dapat 7,500. Yang ni dapat 3,500. Lepas tu kita kena tunjukkan jumlah dia. Jangan lupa tau sebab jumlah ni lah dia punya markah dia dekat sini. Jumlah dia ialah 21,000. Betul. Lepas tu kena buat apa dengan faedah atas modal ni? Kelas, kena buat apa faedah atas modal? Akaun semasa. Kita terus masukkan dalam akaun semasa. Bagus. Lukman Zainab, link. Sama. Sekejap saya tambah lagi satu. Ini kat sini lah. Tasha. Jadi saya masukkan faedah atas modal. 10,000. 7,500. 3,500. Dah tu mak jatuh. Alright. Sekarang kita dah selesai faedah atas modal Kita tengok pula gaji tahunan perkongsi Link dan Tasha, Link 4,000 dan Tasha 6,500. Okey, bila dia kata gaji tahunan, nak kena masuk mana? Masuk penghasilan untuk rugi ke, akaun semasa ke, PKK ke, untuk rugi ke, kat mana kita nak masuk? Penghasilan untuk rugi dengan akaun semasa. Okey, kurang tepat sikit. Jadi sepatutnya bila gaji tahunan masuk dalam penghasilan untung rugi. Okey, yang masuk akaun semasa ialah bila ada gaji belum bayar untuk perkongsi ataupun gaji yang prabayar, dia dah terlebih bayar Okey, yang masuk untung rugi gaji siapa pula? Untung rugi. Gaji pekerja. Ya, gaji pekerja. Jadi awak kena ingat betul-betul sini gaji tahunan perkongsi untuk penghasilan untung rugi. Manakala untung rugi adalah gaji pekerja. Dalam akaun semasa pula adalah gaji belum bayar atau gaji prabayar perkongsi. Perkongsi punya kalau gaji belum bayar dengan gaji prabayar untuk pekerja, dia dekat dalam PKK, aset semasa atau liability semasa. Boleh Boleh. Okey. Yang tak boleh cakap tau, nak saya terangkan ke apa ke, okey, bagi tahu. Okey, jadi saya ni sekarang ni saya masuk dekat sini lah gaji dia. Saya padam kat sini, saya tulis gaji perkongsi. Okey, yang ada siapa je? Link dengan Tasha kan? Bukan lagi satu insert cell. Okey, jadi link baru terjaga ya Mizan. Okay, tak apalah, asalkan masukkan, tapi tak apa yang tak masuk pun nanti sekarang awak boleh ni lah. InsyaAllah saya cuba, ni sebab tadi kita dah record, nanti kan kita masukkan dekat ni YouTube. Sebab jadi kat YouTube
Boleh? YouTube lah cikgu. Ha? Kenapa? Tak, sebab kalau saya masukkan dekat awak punya GCR sebagai tu, nanti saya kena macam approve awak. Jadi saya rasa yang terbaik saya masukkan dekat YouTube, saya bagi link YouTube tu dekat awak, jadi awak boleh YouTuber. yelah kan. Inilah ni cikgu kan, bila dah jadi macam ni terpaksa jadi YouTuber lah macam-macam kan. Tapi tidaklah sehebat suku Pavitra kan, setakat nak ajar nak murid je lah. Okay, ada orang masuk lagi? Nasha cikgu. Ya Nasha. Dia panggil pasal dia senyap. Oh, okey. Sila nanti kadang awak tengok balik rakaman Bye Nasha. Bye. Terima kasih Nasha sebab join. Okey, link tadi gaji dia ialah 4,000. Saya letak kat sini 4,000. Manakala Tasha ialah 6,500. Jadi kat sini saya tambahkan dapat 10,500. Okey, sini kita total up maknanya faedah atas modal satu jumlah, gaji berkongsi pun satu jumlah. And then kat sini baru kita total up. Right. Itu kita biar Okey. Kemudian gaji berkongsi ni kena buat apa? Masukkan kat kos masa. Okey, kalau ikut soalan dia dah bayar belum? Dia Gaji. Belum. Cuma ada gaji pekerja je kan? Gaji berkongsi tak ada kan? Jadi maknanya dia belum bayar langsung kan? Betul. Jadi kita masukkan semua sekali amount dia macam tu je. Okay, jadi gaji belum bayar, link tadi amount dia 4,000, Tasha 6,500. Kalau ada dia bayar, dia akan tunjuk dekat sini lah, dekat dalam imbangan duga. Tapi kalau kita check kat sini, dia memang belum bayar lah pada gaji, pada kongsi. Okay. Seterusnya. Apa lagi? Untung atau rugi. Untung atau rugi dikongsi mengikut nisbah 5-3-2. Okay, itu nantilah. Kita boleh ni. Okay. Jadi sekarang ni kita boleh masukkan amount yang lain-lain amount lain-lain. Jadi kat sini kita masukkan untung kasar. Untung kasar dia berapa? 24150. Okay, 241-250, 241-250. Ni kita masukkan, jangan kira dulu Okay, hasil ada apa-apa yang tertinggal? Tak ada. Tak ada. Macam mana nak tahu hasil? Biasanya awak tengok di sebelah kredit Kalau belanja di sebelah debit, tapi tak semua. Jadi awak tengoklah kredit ni kalau macam modal ke apa bukanlah hasil. Okay. Macam faedah atas simpanan dia. Okay, alright. Okay, belanja yang kita belum masuk ialah belanja am dengan sewa. Belanja am dengan sewa. Jadi saya masukkan dulu. Good morning Amir. Mana? Amir, good morning. Okay. Mana tadi? Saya nak tambah 2. Amir bateri dia tengah low lagi tu, dia tak menjawab. Okay, belanja am sebanyak 59,800 betul? Ya. Yeah. Okey, manakala sewa 818 8950. 50. Jadi, okey, kita biar dulu. Jangan total up.
Okey, sini kita masukkan dalam akaun semasa, kita masukkan baki dia. Okey, Jenab dengan Tasha gaji dia. Baki bawa akaun semasa ni. Okey, ni sebelah kredit, sebelah kredit, yang ni debit. Okey, awak masukkan dalam akaun semasa, ikut je. Kalau yang kredit masukkan kat kredit, yang debit masukkan kat debit Okey, jadi Jenab ni tadi 16,550. Tasha 3790, manakala link 2,500. Okay. Boleh? Faham ya kenapa debit kredit ni? Ikut je dekat dalam soalan Okay, tarikh ni kita kena betulkan. Ingat sebab dia minta ni, jadi kita kena buat proper lah. 1 Julai ni pun 1 hari bulan Julai 2020. Tapi tak masuk pula tahun dia. Dia yang tarikh awal ni je. Yang lain semua kita gunakan tarikh akhir prinsip perakaunan nanti Okay. Tolong buat tarikh ni betul-betul sebab bila dia minta akaun semasa, mana dia nak awak buat secara proper. Siapa tadi? Tak ada pula. Okey, seterusnya. Okey, apa lagi kat sini kita boleh masukkan? Dasar modal. Sini pun dah tak ada kan? Tak ada dah. Okey, last sekali kita masukkan modal. Ni modal Jenab. Modal link, modal cerita Pasha. Masukkan dia punya ni 100,000. 75,000 dan akhir sekali ialah 35,000. Ada tak item lain yang saya tertinggal? Ambilan dah, gaji, sewa, faedah atas simpanan tetap di bank tak payah, faedah atas simpanan inventory. Okey, saya rasa dah masuk semua kan? Okey, dah masuk semua baru kita kira. Jangan pula tak habis masuk dah kira sebab takut ada benda-benda tertinggal, dah kita kena kira kali kedua pula, buang masa. Okay, jadi ni saya jumlahkan. Okay, jadi jumlah hasil ialah 2720. Lepas tu kita kena buat apa ni? Ni ke sini? Tambah, very good. Ditambahkan. Okay, lepas tu belanja? Tolak. Kita tolak. Ni sebelum tu saya total up dulu Ni faedah atas pinjaman tak ada di padam lah. Okey, jadi kita tolakkan kat sini. 243,970 tolak. Dapatlah. Okey, betul tak ni? Dia punya dalam skema. Okey, 56190 betul. Okey, lepas tu nak bawa mana untung bersih ni? Pengasingan atau rugi. Ya, terus pindahkan ke sini. Ni sebab saya dah link kan, dia auto lah dia masuk. Okey, ni tadi ni tambah faedah atas ambilan. Ingat dia kena tambah dulu baru tolak. Formula dia kalau pengasingan untung rugi ni, untung bersih tambah FAA tolak FAM tolak back perkongsi. Back tu maknanya bonus allowance gaji. Kalau dekat format yang ni masih lagi saya bagi mana? Saya janji dengan awak format ni, Allah asyik lupa je. Cikgu try buat lah hari Senin. Hari Senin korang kena datang kelas tambahan kan? Nanti cikgu akan bagi jadual dia lah. Okay, bonus allowance gaji berkongsi. Sekolah ke? Sama sekolah? Ada jadual dia dah.
Tapi tak semua subjek, kebanyakannya subjek BM, sejarah, maths macam tu lah. Account tak ada. Jadi kita buat kelas macam ni je lah ya. Tapi kalau yang Wira nak join, dia mah. Ha? Kalau yang kelas lain nak join. Join kelas apa? Ada Kalau kata cikgu nak buat untuk kelas Wira, kalau kita orang nak join. Join juga. Kelas Wira nak join. Siapa tak nak join? Tak ada. Alah join lah. Nak join. Walaupun rasa bosan ke, tak nak start. Dah lah tu koyu. Tahanlah ya sementara nak SPM ya. Buat-buatlah suka kan, manalah tahu berkat awak paksa diri awak dapat A+ kan. Okey. Pasal apa tadi? Ni kita kira kan. Dapat 61870. Sekejap. Lambat betul Khairullah ni. Khairullah dah nak habis kelas dah Khairullah. Tapi tak apalah, join je Mana tadi pelajar ke? Okey. Jadi ni saya tambahkan 61870. Allah. Kenapa pula ni? Tak nak ni. Alhamdulillah. Kenapa dia mengada-ngada ni? Okay, 59870 kan? Saya kira pula. Lepas tu ni tolak faedah tamudal dengan baik berkongsi tadi tu. Okay, kita dapat 28370. Okey, sekarang ni baru kita nak pecahkan akaun semasa Jenab. Akaun semasa Link. Akaun semasa Osha. Okey, cara kira dia. Kita ambil mau ni balik Okey, bila ni positif, sini awak kena tolak. Kalau sini negatif, sini awak kena tambah Kita pastikan bawah dia akan jadi kosong. Okey, bila sini positif menunjukkan dia kongsi untung lah. Awak kena tolak. Okey, cara nak kira Jenab punya tadi, kita ambil 28370 darab dengan tadi apa dia punya? 5/10. 32, maksudnya 5/10 lah. Yeah. Sekejap lagi saya terangkan kenapa dia 5/10 Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa. Okey, lepas tu yang ni pun sama, 28370 darab dengan 3/10. Darab 3/10. Manakala Tasha 28370 darab dengan 2/10. Okey, kenapa 10? Awak tengok ni sebab dia 532. 532 jadi jumlah keseluruhan dia ada 10 bahagian, betul? Jadi Jenab 5 bahagian, Link 3 bahagian dan Tasha 2 bahagian. Okey, ni kalau dia bagi nisbah. Kerana setengah soalan dia suruh kita berdasarkan nisbah modal dia. Jadi awak kena tengoklah berapa modal dia. Buat pecahan macam tu juga. Okey, jadi ni dapat berapa jawapan dia? 14185. Jenab punya. Okey, 14185. 14185. Okey, lepas tu 8511. 5654. Saya nak tanya awak, kalau katakanlah tiba-tiba awak periksa tiba-tiba sini dapat perpuluhan, macam mana? Allah. Genapkan. Ambil genap. Genapkan je. Kalau awak nak buat perpuluhan pun buat 2 titik perpuluhan, awak jangan tinggalkan ni. Tapi saya rasa sebab yang ni semua bulat, jadi ni awak bundarkan. Jangan awak rasa takut lah, kenapa ni perpuluhan apa semua, jangan gabrak. Tapi masa SPM nombor dia cantik ke? Ada juga, ada 1 tahun tu nombor dia tak cantik.
saya rasa 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Pernah amount dia pun memang ada point-point kan bila kita kira. Tapi awak jangan gabra lah. Buat bundarkan tak ada masalah. Lagu ni gambar Putin. Saya takut sebenarnya bukan apa. Bila periksa ni, pada saya lah, ada setengah orang kadang-kadang dia ada masalah anxiety. Anxiety ni kebimbangan. Betul Ego. Sebab saya rasa ada pelajar-pelajar, ada orang kebimbangan tu biasa sebenarnya. Tapi ada setengah orang ni dia punya kebimbangan dia melampau. Jadi menyebabkan dia bila dia dah risau, dia lupa formula. Itu yang saya paling takut sebenarnya. Jadi kalau boleh awak tenangkan diri awak nampak perpuluhan pun awak tenang je, jangan takut apa-apa, jawab je apa yang awak tahu. Sebab tu sangat penting kita buat latihan. Jadi bila dah buat latihan banyak, jadi awak tahu macam nak buat, tak adalah awak gabra. Tapi yang saya paling takut juga ialah bila awak langsung tak belajar pun tak tahu apa-apa tapi awak relax juga dalam tu. Itu pun saya takut juga sebenarnya. Okey, tapi saya harap tak adalah dalam korang punya batch ni. Saya pernah jadi macam tu. Apa? Saya pernah jadi macam tu. Kerana saya menggeletar bila takut sangat. Ada kan pernah jadi macam tu kan. Nantilah saya rasa saya pernah jumpa dia punya petua nak kena buat macam mana. Kalau saya jumpa kan saya cuba share dengan korang tapi apa pun macam ni lah. Salah satunya lah. Saya tak ingat yang kemudian-kemudian tu. Kalau misalnya tiba-tiba awak rasa macam awak gabra, awak takut, awak rasa ni apa semua, awak istighfar, banyak-banyak ingat ke Allah, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak ke Allah pasal awak minta Allah bagi ketenangan pada awak untuk jawab. Lepas tu minta Allah, ya Allah bagikanlah aku ilham untuk jawab soalan ni dengan baik. Tak kiralah apa subjek pun Okay, jangan gabra. Okay, tapi jangan relax sangat, tak jawab pun relax sangat kan. Okay. Ni nak SPM, kalau boleh kita nak ambil sekali je kan. Kemudian kita ambil sekali ni dengan cemerlang, okay. Okay, sekarang ni bila kita dah kira, kita dah boleh transfer. Okay, sekarang ni bila dia positif kat sini, maknanya dia kongsi untung. Bila kita pindahkan ke akaun semasa, dia masuk kat sinilah bahagian kredit. Okay, kenapa kredit? Sebab untung. Jadi untung awak ingat akaun semasa ni adalah equity pemilik. Tambah dia bahagian kredit, tolak dia bahagian debit. Okay, jadi bila untung, kan tadi dia kongsi untung kan, jadi dia punya ni bertambah lah kan. Kalau rugi dia masuk kat sini. Betul. Bahagian tolak dia mengurangkan kita punya equity pemilik. Okay, jadi sekarang bila positif, ambil daripada sini. Okay. Kelas kita pun belum habis lagi ni Saya betul, salah amount lah saya ambil ni, mana saya ambil ni. Maaf ya. Ambil kat mana? Ni baru betul. Okey, kita dah masukkan pengasingan terugi, semua item dah ada, kita dah boleh selesaikan pula akaun semasa. Okey, akaun semasa kita tengok kita tengok satu persatu kita tengok jenab dulu. Rasa mana besar ni? Debit ke kredit? Debit. Sini nampak besar kan? Kredit. Kredit. Okey, jadi saya tambahkan. Samakan. Tolakkan. Ni saya tunjuk dia punya ni. Nanti sekarang boleh padam lah. Okey, sini pun sama. Tambahkan. Okey, sini jawapan dia. Okey, betul lah awak kata sini tadi yang lebih besar. Okey, bila sini lebih besar, lepas tu kita kena samakan. Samakan kita ambil yang besar. Okay, besar samakan. Okay, nampak kan kita samakan. Lepas tu kita tolakkan. Ini tolak ni tak ada baki. Jadi baki dia bukan dekat kredit. Okay, ini tolak ni ada balance kan. Jadi maknanya hantar bawah dia dekat sini. Awak tolakkan.
Jadi kita dapat 2, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 5. Terus pindahkan kat sini. Ingat bila ada hantar bawah, mesti ada baki bawah-bawah. Bawah-bawah. Merah dengan biru ni pun ada maksud bila biru ni maknanya baki dia positif lah. Kita suka kan. Kan baki kita maknanya kita punya modal bertambah, equity pemilik bertambah. Kalau merah ni, maknanya equity pemilik kita berkurang. Jadi saya letak merah lah, itu tanda dia. Okay. Boleh sambil-sambil tu awak cuba buat untuk link dengan Tasha. Saya pun saya ni kan lah. Okay, jadi kita tengok link pun lagi besar sebelah kredit. Ini pun lebih besar sebelah kredit tapi sikit je. Okay, tak apalah. Okay, jadi kita ambil samakan juga kat sini. Command C is command V. Kan? Ini ambil sini. Okay, lepas tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dapat kan semua? Baik. Okay, first. Okay, garis sini jangan lupa 1 Julai 2020. Saya tak muat ni. Yang ni baik pula dia buat macam ni. Okay. Kemudian apa kita kena buat lagi seterusnya? Pindahkan ke bawah ni. Akaun semasa Jenab. Akaun semasa link. Dan juga akaun semasa Jenab link dan juga Tasha. Okey, ni tadi sebab saya tunjuk baki dia positif kan, baki dia kat tempat positif kan, ni positif. Jadi bila kat sini pun jawapan dia positif. Kalau ada yang tersesat kat sini, baki dia negatif, jadi awak masuk kat sini pun negatif Boleh ya? Okay, Boleh. Jumlahkan. Boleh-boleh ni maknanya boleh buat dapat full mark Allah. Amin lah. Amin. Amin. Kan kita punya Amin. kita punya perjuangan belum selesai lagi, okay? Kan? Betul. Jadi jawapan dia 238,030. Okay, setakat ni saya terlambat sikit, minta maaf saya terlambat 13 minit, saya janjikan semalam sejam. Okay, ada apa-apa nak tanya? Nanti sekejap lagi saya sharekan dia punya skema pemarkahan. Jadi awak boleh cek jawapan awak yang dah siap, tengok berapa markah yang awak boleh dapat Kalau markah one off tu maknanya markah dia tak rigid. Maknanya dia tak strict. Maknanya dia ada syarat-syarat dia, awak boleh baca kat situ nanti kalau penuh syarat dia jadi awak boleh dapat markah one off. Kalau markah dia 1 saja ataupun 2, itu maknanya dia kena angka tepat. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Okay, so esok nak buat soalan mana? Hari ni kita dah buat perkongsian. Besok nak buat soalan apa? Kita terus cakap, jadi awak nanti kan boleh prepare kan? Rekod tak lengkap ke? Rekod tak lengkap. Cuba tengok soalan mana awak nak tu. Sebab saya punya kopi tertinggal kat sekolah. Cuba cek Beli. Yang sebelah dekat Kelantan Guard tapi soalan nombor berapa? Soalan nombor 5 Lokman. 5. Soalan nombor 5 Cek ke bawah sikit. Yang ni Puan Nani. Rekod tak lengkap.
Okey, penyata mengira modal, penyata untung rugi ni apa semua dan juga akaun modal. Ni tak biasa cikgu kalau yang analisis tu okey lah. Okey, tak apa. Kita boleh bincangkan soalan ni besok pagi pukul 8 pagi. Kalau boleh malam ni korang buat dulu, okey? Boleh cikgu, apa tak boleh. InsyaAllah cikgu. Cikgu. Cubalah, okey? Nak A+ kan? A+ kena rajin. Betul. Walaupun ada, saya rasa ada ura-ura mungkin awak dengarkan bila pandemik macam ni mungkin dia punya graf akan turun. Tapi kita jangan letak harapan yang tinggi sangat pada graf nak turun ni kan. Yang penting Harap turun lah. sebab graf turun ni bukan hak kita untuk tentukan. Okey? Yang kita ada kuasa untuk tentukan adalah usaha kita. LPM. Selebihnya rezeki nak dapat A+ ke apa tu, itulah hak Allah. Yang penting hak kita cuba yang buat yang terbaik. Kita bersangka baik pada Allah kan, sebab Allah kata man jada wajada. Apa maksud dia? Sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Ya, insya-Allah. Mana nak duk main? Kan. Jadi kita sama-sama usaha, ni pun usaha kita juga. Nanti sekarang kita fikir selepas hari Ahad kita nak buat macam mana. Saya pun tengah fikir macam mana saya nak cuba buat latihan objektif secara online. Okey. Kita buat analisis saja cikgu, analisis. Analisis apa? Soalan kita satu. Kita satu. Soalan kita satu. Ya, buat sama-sama lah masa saya. Oh. Tu nak buat petang ke apa? Kita Saya satu rasa ulang-ulang je lah. Buat pagi lah. Pagi baik kita buat kertas 2. Pada saya kertas 1 ni kan kita boleh buat santai-santai sikit. Buat petang tak apa. Malam petang. Malam. Tak kisah. Sekejap. Malam ni Diorang ada kelas cikgu, MC. Ada yang ada kelas. Tak malam. apa. Petang lah. Alah kita buat sejam dalam pukul 6, pukul 5.30 tentak solat asar siap-siap 5.30 sampai pukul 7. Boleh. Kisah. Nak mula bila petang ni? Itu saya tak tahu. Kena tanya yang ada tuition. Yang boleh join lah. Ataupun kalau saya sempat, saya cuba, kalau saya rajin lah ya, saya rajin dan saya ada kesempatan, saya try buat dekat apa nama dia tu? Kahoot ke ataupun apa nama tu lagi satu? Kahoot dah kan? Kahoot. Saya try buat kat Kahoot lah. Tapi saya snap gambar je. Lepas tu korang pilihlah jawapan. Okay, saya rasa sampai sini dulu. Ataupun kalau bila saya dapat korek-korek mana jawapan soalan cikgu lain, saya try sharekan dengan awak. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih join. Sama.